Menteri Ekonomi terkenal dengan formula-formula gagal. Adakah ini satu lagi kegagalan yang akan dilakukan oleh Menteri Ekonomi? Terima kasih. Kalau tanya saya, ianya satu bukan kegagalan, tapi nak tunjuk berjaya terlalu awal. Nak bercakap ada benda terlalu awal, tanpa mereka betul-betul melihat sesuatu perkara sehinggalah boleh selesai. Gagal juga akhirnya. Maknanya bila tak buat secara teliti, maka kegagalanlah menanti mereka. Tuan Jadi Betul, saya mohon sedikit lagi untuk saya menyentuh tentang ekonomi. Data ekonomi bagi tahun 2023 menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 3% bagi suku keempat 2023 dan bertumbuh pada kadar 3.7% bagi keseluruhan tahun 2023. Di sebalik data ini, hakikatnya pertumbuhan ekonomi bagi suku keempat 2023 adalah lebih rendah berbanding 3.3% pada suku sebelumnya. Ianya juga lebih rendah berbanding dengan jangkaan penganalisa ekonomi yang ditinjau oleh Reuters, iaitu sebanyak 3.4%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2023 juga lebih rendah daripada sasaran kerajaan, iaitu 4 hingga 5%. Kadar 3.7% bagi tahun 2023 adalah jauh lebih rendah berbanding dengan 8.7% bagi tahun 2022. Walaupun pihak kerajaan kata 8.7% pada tahun 2022 ini kerana asasnya yang rendah pada tahun 2021, tetapi hakikatnya usaha kerajaan pada ketika itu untuk membawa Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19, kesan ekonominya, maka kita boleh lihat pertumbuhan yang amat baik. Saya ingin rangkumkan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi yang tidak dicakap di luar sana. Sedangkan kita di sebalik data ekonomi yang dikongsikan oleh kerajaan, pada tahun 2023 ekspor negara jatuh untuk 10 bulan berturut-turut bermula pada bulan Mac. Ekspor negara merudum 10 bulan berturut-turut bermula pada bulan Mac, dan kita lihat bahawa kesan daripada penurunan ekspor ini memberi kesan yang cukup besar kepada current account balance kerajaan, di mana kejatuhan yang mendadak daripada 9.14 bilion ringgit pada suku ketiga 2023 kepada 253.4 juta ringgit pada suku keempat, iaitu 2% daripada KDNK pada suku ketiga dan 0.1% daripada KDNK pada suku keempat. Nilai lebihan current account balance ini adalah yang terendah sejak krisis ekonomi 1997. Seterusnya, apabila kita bercakap tentang ekspor, walaupun ekspor telah menunjukkan pemulihan bagi bulan Januari, kerajaan perlu Okey, kerajaan perlu lebih berhati-hati. Jangan cuba nak tutup cerita bahawa ekspor kita ini telah jatuh untuk satu tempoh yang panjang. Kita melalui satu cabaran yang besar bagi tahun 2024. Itu baru ekspor salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. C plus I plus G plus net ekspor. Apa yang berlaku pada ekspor kita menurun. Apa yang berlaku pada perbelanjaan rakyat. Perbelanjaan rakyat dalam suku keempat juga menurun. Dalam tahun 2024, pelbagai cukai baru diperkenalkan. Kos sara hidup meningkat. Kita khawatir bahawa perbelanjaan rakyat untuk tahun 2024 juga akan menurun. Selain daripada itu, apabila perbelanjaan rakyat menurun, ekspor kita tak meningkat, sekiranya kerajaan terus ingin mengekalkan sasaran defisit 4.3% dalam keadaan ekonomi yang mencabar, saya mohon supaya kerajaan melihat keperluan untuk kita melonjakkan ekonomi, meningkatkan perbelanjaan kerajaan sekiranya terdapat keperluan pada tahun 2024 mengambil kira perbelanjaan rakyat yang mungkin menurun dan ekspor juga yang masih mencabar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.